dapat buat benda ni, rupanya alat tu kita dah boleh panjangkan dia punya jangka hayat dia. Nanti saya akan round table. Mula kita tunjukkan tentang penjana vernigraf ni. Vernigraf ni, kalau kita simpan dekat dalam dia punya getah ni dalam keadaan tension, dia punya jangka hayat pendek. Dia akan mudah putus. Jadi kalau nak bagi jangka hayat panjang ni, kita buka ni ada getah nampak kan? Getah ni kita simpan dalam keadaan dia free. Jangan longgarkan dia. Dia longgar je ni, dia boleh simpan dia jangka panjang, lebih jangka panjang. Tidak rosakkan. Tengok cek kat sekolah. Ada dah punya karen. Kalau karen tak ada, ni pun kena tukar. Kadang dia punya dia dah keras sangat. Dia elok getah tu lembut. Okay, yang kedua tentang motor. Motor sebenarnya dia susah nak rosak. Tapi kalau dia rosak, dia boleh baiki. Jadi sebelum dibekalkan pada cikgu-cikgu motor ni, apa dia jenis motor lah, motor macam ni ke, untuk cikgu ajar berkaitan dengan hukum tangan kiri filament, uji dulu motor tu. Contohnya macam ni, kita uji. Ini motor yang berfungsi dah. Kalau nak bagi dia smooth lah, kita letak minyak kat sini. Jadi dia jangka hayat panjang sikit lah. Kemudian kita tengok kat sini, yang penting kat sini, dia punya bros kat sini. Bros dengan kubu tato dia tu, dia kena kepit. Dia kena kepit, dia ada api. Memang sifat dia macam tu. Dia ada api, memang sifat dia. Kalau dia rosak, contoh ni kita tengok yang lain. Kalau dia rosak kat sini, dia tak berfungsi. Tapi bila tak berfungsi, jangan declare dia rosak. Kita tengok apa. Dekat sini nampak beru dia tak kapit. Dia tak kapit. Jadi kalau kita letak rapatkan sebenarnya ni, dia tak kapit. Kalau kita rapatkan sini, dia elok. Sipit, simpul dia terrepair. Dia kapit balik. Benda tu dia tak kapit. Jadi kita buka ni, ejah balik, kita rapatkan dia punya. Boleh pakai balik. Semua motor macam tu. Kadang bila bagi pada pelajar cokir ni rosak. Okey. Ini dan yang seterusnya, lonceng elektrik ni. Lonceng elektrik ni kadang-kadang dia tak berfungsi. Kita tunjukkan kalau tak berfungsi sebab apa? Ada dia punya cara untuk perbaikan dia. Untuk perbaikan, kalau dia tak berfungsi, kita gunakan voltage yang rendah lah. Contoh ini kita on gas ni, tengok tak berfungsi. Dia tak berbunyi kan? Ini mungkin dia punya ni lah. Dia punya terlalu jauh. Jadi kita tolak sikit je. Ini dalam Kat sini dia punya tas dia ni terlalu jauh. Kadang budak-budak dia main-main. Itu ada skru pelarang ni. Ini skru pelarang dekat sini. Kadang bila kita ketat kat sini pun dia tak bunyi lah. Longgar ingat, buat ingat. Ini pun kita tanggal skru pelarang ni. Kalau kita ketat kat sini, dia tak bunyi kan? Tak bunyi. Itu kena adjust. Kadang dia hilang, cari ini ada jual kat cepat kan? Itu penyelenggaraan lah. Jadi sebelum bagi pada cikgu, uji dulu. Bagi cikgu dapat tu perfect. Dia tak ada persoalan. Ini rosak sebagainya. Jadi sistem pun kena tahu. Kemudian battery holder. Nampak battery holder ni macam baru, cantik. Tapi harus diuji. Saya dah terkena dah. Contoh dekat sini, ni battery holder ni yang ada pasaran. So tahun depan dia tajuk kaitan elektrik, perlu ada bateri, perlu ada holder. Tapi battery holder ni perlu diuji dengan multimeter. Ni multimeter, saya set pada direct current. Ini canggih sikit, ada 5 function. Tapi yang ni kita nak satu function je. Okay, kalau satu bateri, berapa volt ni? 1.5 kan? Sepatutnya 1.5 lah. Okay. Kalau dua bateri kat sini, berapa dapat Ustaz? Dapat dia? Ada. 3 kan? 3. Kalau ini pula, kita uji pula. Kita uji satu-satu. Kita bagi pada 3, kita uji. Tak ada. Tak ada. Kat sini kita buat penentusahan. Boleh tak berfungsi? Kalau bagi pada pelajar macam ni tak berfungsi, pening kepala pelajar. Ini bila cek balik, nampak wire ni, dia macam connect tapi dia tak connect. Dia macam bersentuh tapi dia tak connect. Dekat sini saya buat jumper. Saya buat jumper sikit. Bagi dia connect. So ini kilang ni masalah ni. Tapi kalau kita tak uji, kita tak tahu. Tengok macam elok je. Tengok elok. Bila kita uji baru kita tahu. Ini kena ada penambah dan perbaikan. Okay. Kemudian
demo ni untuk cikgu-cikgu ajar dalam penjana tenaga elektrik ya. So saya minta, biasanya mentor selalu terbakar kan. Sebelum simpan tu uji dulu. Okey dah. Uji dulu dia menyala baru simpan. Tapi kalau mentor dia selalu terbakar, tip yang saya boleh bagi, tukar pada mentor yang watt yang tinggi. 12 watt. 16 watt je. Kalau letak watt yang 6 watt dia, budak dia kayu lagi laju terbakar habis. Jadi letak watt yang tinggi, dia susah sikit nak terbakar. Kalau terbakar pun budak kena kayu laju kan. Itu logik je. Lepas tu kadang-kadang wire ni tercabut boleh balik. Lepas tu letak minyak dalam ni, letak minyak dia lagi smooth sikit lah. Okey, itu penjagaannya. Kemudian ini elektroskop. Alat ni untuk cikgu gunakan untuk menentukan jenis cas dia. Jadi sebelum bekalkan pada cikgu, minta pada lab assistant semua buat caskan dia dulu. Buatkan dia bagi cas dulu. Jadi nak bagi dia cas dahulu macam mana? Ambil pembaris plastik, tergosokkan dengan kain bulu ke apa, terletakkan sini. Jadi kita dah caskan ni cas negatif. Bagi pada cikgu, beritahu ni dah ada cas negatif. Bila dia cas negatif, dia capah tu beginilah. So bila cikgu dia pakai, dia letak dengan satu objek, dia tambah tu cas yang berlainan. Kalau dia letak, dia nampak cas yang sama. Itu dia tak kisah. Yang penting bekalkan pada cikgu dalam keadaan dia dah bercas. Okey, sini sikit. Lagi. Okay, knowledge yang seterusnya, geganti ya. Ni model geganti ni. Bila simpan, pastikan biasanya pelajar bila bagi pelajar ni dia suka rosakkan dia punya sesentuh ni. Sesentuh ni dia macam 2 layer. Bila kita koinkan sini dia bersentuh. Bila kita riliskan dia lepas. Saya tunjukkan demonstrasi ni. Okay, dekat sini fungsi lab assistant pastikan bila simpan dia dalam keadaan yang berfungsi. Kadang bila pelajar dia rosakkan ke sini, bila tahun depan kita pasti bagi pada cikgu dia akan rosak. Jadi kita uji kat sini. Tengok ni. Tengok sini. Ni bila arus mengalir kat sini ni jadi elektromagnet dia tarik kat sini. Bila arus mengalir kat sini, pastikan dia menyala. Dia lepaskan, dia padam. Okey, ini dalam keadaan fungsi. So kalau kita simpan tak uji dahulu, kita tak tahu ini rosak ke ataupun tindih ni rosak. Ini pun dah rosak, memang lalu rosak tapi boleh dibaiki. Tak ada kos apa pun. Kita uji dulu. Sistem berganti kat sini ada kat sini, ada kat sini. Nanti saya tunjukkan ya. Kemudian saya nak tunjukkan tentang aplikasi power supply. Power supply ni dia ada banyak jenis. Tetapi ada yang sesuai untuk buat eksperimen, ada yang tak sesuai yang berkaitan dengan tajuk transformer. Ini saya tunjukkan transformer ni, ada 2 jenis. Ini yang menggunakan wire yang bersalut plastik getah lah. Ini yang bersalut enamel. Ini lebih baik pada ini. Ini tangan ni lebih rendah pada ini. Kalau pakai yang ini bagus juga, boleh juga. Tapi bila arus berlebihan, dia cair ni, dia melekat ke media. Kita tahu kan? Kalau ini dia okey sikit. So, saya tunjuk kat sini. Masalah bila cikgu-cikgu dia buat eksperimen ini, saya letak voltage rendah sikit. Okey. Tengok kat sini ya. Ini okey ya. Bila saya onkan dia punya voltage kat sini, dia boleh 02. Okey lagi ya. Dia bunyi. On keempat. Okey lagi. Dia tak overload. Bila kita naikkan voltage ni, okey lagi. Tu ada overload. Masalahnya setengah-setengah transformer letak 2 dah overload. Kalau bagi pada cikgu buat eksperimen memang tak jadi. Dekat sini lab system peranan dia sebelum bagi pada cikgu uji daripada power supply ni supaya bila pelajar nak buat eksperimen dia tak ada masalah. Jadi kita test dulu, uji dulu. Macam ni tadi dia setakat berapa dia overload? Kalau 2, 4 okey lagi. 6 okey lagi. Bila 8 baru overload. Boleh buat eksperimen. Kalau 2 dah overload tak boleh buat. Kali pertama tak dapat, kali 2 tak dapat. Kali 3 cikgu dah bedak kan. Cikgu pun tak tahu macam mana nak solve problem. Kita bagi tahu solve. Ini yang elok sikit lah. Memang dia overload sebab dia sini wire pintas. Wire pintas. Okey. Kemudian ini kita bagi tahu kalau ada masa-masa free ya, buatlah, bantulah cikgu buat alat bantu mengajar. Contohnya mentor sambungan secara bersiri. Mentor sambungan secara bersiri. Sebenarnya ada knowledge yang penting dekat sini yang cikgu-cikgu kena ada pelajar, ajar pelajar. Kenapa ni terang ni malam? Saya tunjukkan demonstrasi.
tunjukkan kejap je, berapa minit dia. Tapi nak sediakan ni makan masa. Tapi sekali buat dia boleh pakai berpuluh tahun kan. Tunjukkan sini. Tak menaga lagi. Oh, dia bulat. Kalau ini tak boleh. Nampak? Dia pasal dia menyala, merah kan? Tak boleh. Jadi kita kena off, on balik. Baru boleh. Off, on balik. Okey. Dia malap nampak ni. Dia malap. Kenapa dia malap? Itu ada knowledge yang pelajar perlu tahu. Itu sah pada cikgu terangkan. Kita sediakan dia. Tapi yang ini, tunjukkan sini ya. Nampak terang. Kenapa dia terang? Mentor sama jenis, masa sama. Kenapa dia terang? Ini ada kaitan dengan arus, rintangan, voltage. Itu juga cikgu. Yang penting kat sini, kalau lab assistant ada masa, buat benda. Simpan sekali boleh pakai beberapa tahun. Sedekah sikit, tenaga, apa dia dapat. Lama-lama. Lagi cikgu gunakan. Ini antara KT yang saya buat. Okay. Lagi satu, eksperimen tentang development kan. Jangan bagi pada cikgu ni kalau cikgu minta. Buka dalam kotak dulu, check satu dulu. Pastikan dia berfungsi. Kalau seram sini, kadang sini ada karat, dia tak fungsi. Jadi dekat sini, kena kikir dengan kata pasir. Kena uji dulu. Kadang tengok wire ni. Tak putus ke? Tengok magnet dia, ada tak? Kadang magnet tak ada dalam kotak tu. Lepas tu, last kali uji. Banyak kat sini kena buat ujian. Ujian tu penting. Kalau kita tak buat ujian, kita tak tahu tahap mana peralatan sebab. Okey, kita sambung kat sini. Kita letak sini. Sepatutnya dia bergerak. On kan? Kena tinggikan sikit. Nampak letak sini. Dia bergerak pak. Okey, bila kita letak sini dia boleh bergerak. Cukup on. On. Okey, dia boleh berfungsi. Bila berfungsi, simpan baru bagi cikgu. Jadi benda ni dalam keadaan semula. Tapi kalau bagi pada cikgu masa itu tak jadi, mungkin ada salah lain lah. Tak mungkin salah. Itu bukan salah kita. Kita dah uji. Bila cikgu kata dah uji, dah. Lagi satu, bila ada masa, ini kit filament tangan kiri, ini pun tangan kiri tak. Tapi saya ubah spine. Yang ini hanya tunjukkan pergerakan dia, tapi student dia tak boleh manipulate dia punya current, and then tak tahu arah utara selatan. Ini student dia boleh manipulate current dia. Sama seperti ini ya. Dia boleh manipulate, maksudnya pelajar dia boleh jadikan eksperimen saintifik lah kalau dalam fizik tu. Okey, kat sini. Okey, on kan? Dia boleh keluar. Sikit lagi sikit. On. Dia ada on sikit. Off on. Oh, ni tangan ni. On. Okey. So, bila dia berfungsi baru bagi pada cikgu. Okey, jadi cikgu dah dapat tu. Open, tak ada alasan lah kata tak boleh ya. Okey, kemudian ada rheostat ni. Rheostat ni katakan kalau dia berkarat, pusingkan dia, ambil bahagian lain. Boleh pusing ni, buka skru pusingkan. Pusingkan bahagian lain. Ini boleh pusing, bonggarkan ni boleh pusingkan. Kalau dia berkarat dia pusing ni, kikir dengan ketai pasir, pusingkan bahagian tak berkarat. Ya. Katakan kalau dia punya kaki ni terkangkang, apa cara dia? Buka skru ni, buka apa balik, letak balik. Boleh pakai. Ini tak ada rosak selama-lamanya sampai kiamat, tak rosak. Boleh pakai. Kadang dia patah-patah tu boleh ubah sekali. Ya. Okey. Ini multimeter. Ini multimeter yang saya tunjuk ni, multimeter yang baterinya dibiarkan dalam ni. So bateri kalau dibiarkan dalam lebih daripada 2 tahun atau 3 tahun, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan keluarkan air, short circuit, karat tak boleh pakai. So bateri yang murah tu sebenarnya murah, tapi peralatan tu terdedah pada kos. Kalau bateri yang mahal tu, sikit ya. Jangan biar macam ni. Kalau nak simpan peralatan tu lebih daripada setahun, amalkan tanggalkan bateri. Amalkan tanggalkan bateri. Okey. Yang seterusnya nak ajar tentang kompas ya. Kompas ni sepatutnya sana utara, sana selatan. Tadi saya dah calibrate banyak tadi. Ini ada satu, sana pula utara, sana selatan kan. Dia silap lah. Jadi cara nak betulkan dia, kita ambil magnet. Kita ambil magnet dia, kita lalukan atas dia ni. Oh silap. Kita lalukan atas dia. Ni bingung sekali. Dia dah betul dah, sana utara. Jadi kalau yang mana silap tu, kita lalukan magnet atas dia ni, dia boleh calibrate balik lah. Dia boleh calibrate balik sana utara atau sana selatan.
beberapa kali cuba beberapa kali. Dia boleh tunjukkan sana utara. Mana utara sini selatan, kita buat beberapa kali sampai dia punya arah tu betul, baru simpan. Kalau bagi pada cikgu je ada utara selatan, dia pun plain. Tadi mula hari siri pertama banyak yang silap. Tak sebenarnya dah okey dah, pasal dah calibrate. Okey, ini satu alat untuk menunjukkan tentang bateri. Bateri ni kadang kita dah pakai 2-3 tahun, kita pakai lagi. Kita tak pernah uji dia punya bateri tu elok atau tidak. Ini alat untuk menguji dia. Kita tengok kat sini alat ni, bateri ni letak kat sini. Tengok bateri ni. So kalau katakan dia punya tanda hijau tu, tu bateri tu okey lah. Kalau yang bukan hijau tu disqualified lah, asing lah. Kalau campur bateri baru, tengok ini dulu. So kalau kita bagi pada pelajar tu, benda tu yang boleh buat eksperimen lah. Kesian budak-budak dapat bateri tak confident. Kita sok bagi dia ada bateri, tapi tak boleh pakai kan, macam bateri holder tu kan. Okey. Kemudian saya nak kongsi idea untuk dapatkan pahala lah. Kita ni orang Islam ni kena ada lah konsep dapat amal jariah. Ini contoh-contoh peralatan rumah saya yang rosak, saya bawa ke sekolah. Saya tunjukkan konsep pemanas dia. Ini pembakar roti, dalamnya ada wire kuprum. So bila current kita on kat sini, dia akan jadi panas. Knowledge kat sini, ilmu yang pelajar kena tahu, wire dalam ni dibuat pada apa. Wire dalam ni sama dengan wire yang ada pada ni. Pada ni. Sama tak wire yang ada pada ni? Pada ni, wire ni. So wire ni dengan ini sama ni. Sama dengan dalam cerik di wire ni. So kalau wire dia putus, alatan ni pakai. So pada buang buat sekolah jadikan BM, potong tunjuk pada orang. Bantu cikgu untuk jadikan dia sebagai alat bantu mengajar. Ini contoh alat bantu mengajar, ini alat bantu mengajar. Dia dapat banyak. Pada boring duduk je, boring kan. Buat sakit kerja kan, pernah pakai. 1 tahun 1. Tahun depan 1. 20 tahun banyak dapat. Saya dah tak kurang daripada 30 APN saya buat. 1 tahun kadang 4, 5 saya buat. Mula memang susah, tapi dah lama dah biasa. Okey. Wire ni, wire ni krom. Cikgu ada buat eksperimen wire ni. Ini wire dia ni. Hubungan antara rintangan dengan panjang wire. Lagi panjang wire, rintangan lagi tinggi. Hubungan antara rintangan dengan ketebalan wire. Bila wire lagi nipis, rintangan lagi tinggi. Lagi satu, hubungan antara rintangan dengan jenis wire. Biasanya wire ni krom, rintangan yang tinggi. Wire-wire tu, bila cikgu order, baru nak potong satu-satu, betul tak? Betul tak? Jadi tak tahu terbuang kan. Simpan tu tahun depan tak tahu letak kat mana kan. Jadi buat dalam satu bundle macam ni. Buat dalam satu bundle macam ni. Lepas tu kita labeling kan. Wire apa, SWD apa, kita labeling kan. So tahun depan kalau cikgu nak bagi ni, tahun depan nak lagi bagi macam ni. Kita labeling siap dia punya jenis wire dengan dia punya SWD. Jadi mudah sikit kerja kita. Kita letak satu tempat kan. Ini antara kaedah-kaedah inovasi yang memudahkan kerja kita, dan cikgu ambil pun mudah. Okey, ini saya punya slot dekat sini lah. Ada apa nak tanya? Okey. Ada tanya apa-apa? Ada alat yang first time jumpa kat sini? Yang ni kalau repot tak ada ganti. Ada, minta daripada pembantu dekat pembekal lah. Ada jual. Pembekal tu ada jual, dia boleh cari. Tanya pembekal tu, dia boleh cari. Ada, saya pun banyak kali dah ganti. Kena 3-4 tahun kali. Yang jenis tempal tak ada, yang nipis saja. Okey, itu saja.